Kita sampai kepada rukun-rukun solat. Kita berhenti kepada warruku' wa tama'ninah fihi, iaitu rukun yang disebutkan dengan rukun fi'li. Kita dah bahaskan tentang rukun-rukun solat di dalam kitab Al-Qadhi Abu Syuja' ini, atau Matan Abu Syuja'. Itu menyebutkan rukun solat itu ada 18. Bezanya dengan yang lain kerana diasingkan tama'ninah itu dengan rukun daripada rukun yang lain. Maka dia menjadi jumlah yang banyak. Tapi kalau yang lain tu ada yang 13, kerana disekalikan daripada rukuk itu berserta dengan tama'ninah. Yang ini tama'ninahnya diasingkan. Idzan ar-ruku' itu adalah rukun fi'li, rukun perbuatan, bukan rukun qauli. Adapun tasbih yang dibaca dalam rukuk itu adalah merupakan sunnah hay'ah, yang mana ianya adalah merupakan sunnah. Yang rukunnya adalah perbuatannya. Oleh kerana itu, kalau rukun qauli, kita kena pastikan bacaan kita itu betul, sebutannya benar, mesti dibaca, bukan di dalam hati. Seperti rukun qauli ini adalah takbiratul ihram dan membaca suratul Fatihah, maka pastikan dianya disebut, pastikan dianya dibaca dengan betul. Begitu juga dengan rukun fi'li, dipastikan perbuatannya itu betul. Kalau perbuatannya tak betul, maka tak betul lah rukunnya. Maka tak betul rukunnya, maka tidak sahlah solatnya, kerana rukunnya itu tak betul. Jadi rukuk iaitu membungkukkan daripada tubuh dengan membungkukkan tubuh itu ke hadapan dan meratakan daripada belakang itu, dan juga meletakkan tangan di lututnya. Itu rukuk disebutkan. Minimum adalah tangan itu sampai di lutut. Walaupun tidaklah dianya sampai lurus. Tapi pastikan dianya tangannya itu adalah menyentuh kepada lututnya. Walaupun tidak disyaratkan tangan itu menyentuh ke lutut, tapi hendaklah dia menundukkan kepada badannya dalam kedudukan rukuk seperti mana yang kita maklum. Tapi yang afdal adalah meratakan belakangnya itu bersama dengan kepalanya. Mana pandangan matanya ketika rukuk adalah ke arah tempat sujud, bukannya di bawah kakinya, bukannya di celah kangkangnya, tapi adalah sehingga kedudukannya lurus. Itu adalah rukun fi'li daripada ar-ruku'. Dan dalam rukuk itu hendaklah juga dianya berserta dengan tama'ninah. Tama'ninah maksudnya adalah kamu mesti mantap dalam keadaan rukuk tersebut dalam sekadar dengan bacaan subhanallah. Sampai dah rukuk betul-betul, berhenti dengan kadar subhanallah. Kemudian barulah boleh untuk dia bangun daripada rukuknya. Kalau tidak berhenti, iaitu sambil berayun, Allahu Akbar, tak berhenti terus bangun, maka tak sah rukuknya kerana tak cukup syarat. Kerana rukuk itu mesti disertai dengan tama'ninah. Kalau dia rukuk dan berhenti, dia membaca tasbih 3 kali, itu lebih daripada cukup. Itu jelas cukup. Kan? Jadi dalam rukuk, kemudian dia berhenti membaca tasbih. Itu lebih daripada cukup. Bermakna sudah memenuhi kepada syarat. Kemudian warraf'u wal-i'tidal. Kemudian mengangkat badannya dan beri'tidal. I'tidal adalah kembali ke kedudukan qiyam dengan meluruskan tangannya dan menegakkan daripada badannya. I'tidal itu juga rukunnya fi'li. Adapun sebutan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu adalah sunnah hay'ah. Dan i'tidal juga mesti tama'ninah. Bermakna kalau sekiranya i'tidal, bangun je terus sujud tanpa berhenti dalam kadar subhanallah, maka bermakna dia tidak ada tama'ninah, maka i'tidalnya pun tidak sah. Maka tak sah i'tidalnya, maka tak sah salatnya. Wasujud,
Begitu juga sujud merupakan rukun fi'li. Yang mana sujud ini mesti di atas 7 anggota. Dia panggil sab'atu a'zum. Maknanya 7 ini dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua daripada perut jari-jari itu. Jadi 7 semuanya. Mesti ketujuh-tujuhnya itu menyentuh kepada bumi, ke bawah. Tak boleh terangkat, mesti. Yang mesti dipastikan tidak terhalang adalah dahinya. Ada pun yang lain tak apa. Dahi ni mesti jangan dihalang semuanya. Kalau terhalang sikit tak apalah. Tapi masih lagi boleh menyentuh kepada tempat sujud. Dan dahi ini ditarifkan adalah daripada atas kening ini ke hidung. Itu dahi. Bukannya di dahi ni macam ni. Ada orang kan dia sujud tu, dia tonggeng itu, dia ingat dahi, tak, dahinya di sini. Di kening ni, ni dahi. Dan dia membawa kepada hidung. Itu adalah yang disebutkan dengan dahi. Sebab kalau tidak nanti orang dia jongkitkan kepalanya begitu. Dan pastikan tidak ada yang menutupi kepada dahinya sama sekali. Tapi kalau sedikit menutup, tapi kena, itu sudah memadai. Tapi ada pun telapak tangan, kalau pun terhalang oleh kain. Seperti orang perempuan, dia sujud di atas telekung dia. Tapi dia tetap juga menempelkan telapak tangannya. Sah. Apatah lagi lutut, memanglah. Begitu juga kaki. Kakinya itu dipastikan, mestilah jari-jarinya itu perut jarinya, bukannya ke belakang, tapi ke arah ke hadapan. Tidak dianya membengkokkan ke belakang jari kakinya. Pastikan perut jari kakinya itu menyentuh ke lantai. 7 anggota ini dipastikan menyentuh kepada lantai. Baru dikira sah dia punya sujud. Dan dalam keadaan itu, dia mesti berada dalam tamakninah. Iaitu sama, mantap dalam kedudukan itu. Dan juga dia mesti pastikan dia berada dalam tamakninah dalam kedudukan sujud. Itu adalah merupakan daripada syarat sujud. Iaitu 2 kali sujud yang diselangi dengan rukun yang seterusnya, iaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Duduk dan sujud yang afdal adalah namanya duduknya iftirash. Iaitu duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Itu adalah duduk yang afdal. Tapi kalau orang duduk di atas tumitnya, sah. Tapi itu adalah duduk yang afdal. Dan duduk di antara sujud itu rukun. Rukunnya fi'li juga. Dan mesti berserta dengan tamakninah. Kemudian di antara rukun daripada rukun salat itu adalah wal julusul akhir, yakni duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir rukunnya rukun fi'li. Duduk tahiyat akhir. Yang afdal dalam mazhab Syafi'i khususnya, duduk tahiyat akhir itu adalah duduknya namanya tawarruk. Yakni duduk punggungnya ke atas lantai dan ditegakkan kaki kirinya. Itu namanya duduk tawarruk. Itu yang afdal apabila tahiyat akhir. Dan membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir rukunnya qauli. Duduk tasyahud akhir adalah rukun fi'li. Dan ketika dah duduk, maka wajib pula, iaitu rukun baginya untuk membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir yang biasa kita baca tu, itu adalah rukun daripada rukun solat, rukunnya qauli. Sebab tu perlu dibaca dengan betul. Sebab tu kalau tengok dalam kitab-kitab, masuk dalam kitab Safinatun Najah, itu seperti mana Al-Fatihah, dipastikan hurufnya itu adalah disebut dengan betul. Begitu juga mesti hurufnya cukup, termasuklah sabdu-sabdunya. Sebab kalau tak disabdukan yang sabdu, bermakna dia menghilangkan satu huruf. Macam tu juga tasyahud akhir, kerana dia adalah merupakan rukun
qauli yang mesti dibaca dengan betul. Mesti betul at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mesti cukup bacaannya. Sehinggalah mengucap 2 kalimah syahadah. Itu disebut dengan bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir itu adalah rukunnya qauli. Dan wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam di dalam tasyahud akhir, itu rukun juga dalam salat. Tak selawat kepada Rasulullah, tak sah salatnya. Di dalam mazhab Syafi'i, berselawat kepada Nabi SAW itu maknanya berselawat kepada Nabi dan keluarganya. Sebab Nabi SAW mengatakan, jangan kamu berselawat kepada aku dengan selawat al-batra, iaitu selawat yang terputus. Selawat tu dia macam kurang. Sahabat tanya, macam mana maksud selawat kurang itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi, iaitu tidak disertakan keluarga aku di dalam selawat tersebut. Maka Imam Syafi'i meletakkan bahawa berselawat kepada keluarga Rasulullah itu adalah termasuk daripada kewajipan di dalam salat. Sebab itu kita sekurang-kurangnya membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa taslimatul ula, dan begitu juga rukun dalam rukun solat itu adalah salam yang pertama. Salam yang pertama itu rukunnya rukun qauli, iaitu yang diucapkan, bukan rukun fi'li. Adapun menoleh itu adalah sunat. Yang rukunnya adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang rukun. Yang sekurang-kurangnya assalamualaikum, itu yang paling singkas. Itu rukunnya qauli, mesti disebut betul. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau tak disebut, tulis je, tak sah salatnya. Sebab dia tak buat rukun salam itu. Rukunnya rukun qauli, mesti betul sebutannya. Dan tak boleh dibaca tanpa alif lam. Salamun alaikum, tak boleh. Dia mesti assalamu alaikum, ditambah warahmatullah. Rukunnya qauli, mesti disebut. Iaitu salam yang pertama saja. Adapun salam yang kedua, itu hukumnya sunat. Menoleh itu adalah sunat. Kemudian ditambah oleh Al-Qadhi dengan niyatul khuruj minas salah. Kemudian ketika salam itu, hendaklah dia berniat untuk keluar daripada salat. Kan salam itu adalah nak keluar daripada salat lah. Hendaklah diniatkan keluar daripada salat. Wa tartibul arkan ala ma dzakarnahu, dan rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib iaitu mesti ikut kepada susunan daripada rukun tersebut di dalam pelaksanaan salat. Wallahu taala alam bissawab.